الله أكبر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan saf pimpinan Masjid Taman Sri Permai, barisan ahli jawatan kuasa, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia serta izinnya dapat sama-sama pada malam ini kita bertemu di dalam kuliah maghrib dalam majlis ilmu. Moga-moga pertemuan kita ini memperoleh kebaikan dan juga pahala yang berganda-ganda serta rahmat yang mencurah-curah dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita niat i'tikaf di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Amma ba'du. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung
pengajian kitab Munyatul Musalli. Dan tajuk kuliah maghrib kita pada malam ini ialah kelebihan sembahyang. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kelebihan sembahyang. Kata Muhammad ibnu Ali Tirmizi radhiyallahu anhu, bermula sembahyang itu ibaduddin, tiang agama, dan ialah yang pertama yang difardukan dia Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala muslimin itu sembahyang. Bermula sembahyang itu berharap Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hambanya, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya di dalam rupa sembahyang dengan keadaan tadallulan, yakni merendah diri, dan tasliman, yakni menyerahkan diri bagi Tuhannya, dan tabazzulan, yakni hina, dan takhaddu'an, yakni khudu', dan takhasyu'an, yakni khusyuk, dan taraghuban, yakni gemar dan suka, dan tamalluqan, yakni dengan rindu dendam. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Bila kita sebut tentang sembahyang, dia adalah imaduddin, dia adalah tiang agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amril islamu wa amuduhu salatu. Kepala bagi setiap urusan itu adalah Islam, dan tiang bagi setiap urusan itu adalah salat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang, tuan-tuan, bila dia boleh jadi orang masjid, dia boleh jadi orang surau, dia boleh jadi orang kuliah, dia boleh jadi orang yang apa-apalah berkaitan dengan kebaikan yang Allah kurnia kepadanya dalam bab agama ni, tuan-tuan, dia rasa dia lebih sikit pada orang lain. Tuan-tuan, malam ni kita nak baca bahawasanya orang yang Allah berikan kepadanya kelebihan dengan taufik dan hidayah, sehingga dia boleh semayang, tuan-tuan, dia kena rasa perasaan-perasaan yang menunjukkan kepada kehambaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, tuan-tuan. Semayang ni dia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau Allah buat semayang ni 5 waktu tu berkembang-kembang. Subuh rapat dengan Zuhur, katalah beza 5 minit dia. Zuhur rapat dengan Asar, katalah beza 5 minit dia. Dalam masa setengah jam settle 5 waktu. Best tak, tuan-tuan? Siapa rasa best? Tak ada yang best, tuan-tuan. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kata salat ni kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia ada waktu yang tertentu. Allah buat begitu supaya nak hidup kita ni dia jadi bahagia, tuan-tuan. Dia jadi seronok, dia jadi teratur. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak ada malam. Dah kita rasa nak kerja, dah malam nak kerja payah. Nak cari sale malam pun payah. Hak orang duk buka dengan apa kita panggil malam tu? Dekat stadium kita panggil apa? Uptown. Nak hidupkan suasana malam. Siapa nak pergi beli kat uptown tu? Orang-orang muda je kot. Ada orang tua-tua pergi? Ada. Berapa kerak je kot? No. Kalau ada pun pipi sekali ialah. Kau pergi tiap malam, bini tak marah. Hai, pergi mana dia bang? Pukul 9 malam je tak ada. Pukul 4 pagi baru balik. Kan?
Orang perempuan telah dah tak pi. Budak-budak telah dah tak pi. Tak apalah, bukan nak kata hak tu. Nak kata cuba bayangkan kalau hidup kita ni siang saja. Dah kata nak raja sangat, siang saja, best tak? Tak best. Ataupun malam saja, siang tak ada, malam saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lagilah tak best. Dan kita akan lalui fasa tu tuan-tuan. Kita akan lalui fasa perubahan masa yang drastik tuan-tuan. Hak kita duk tengok hari ni esok sampai masa esok dia tak macam ni lah. Dia siang saja. Ni Nabi cerita. Dan cuba kita bayangkan kalau kita hidup di dunia ni, semua orang kaya. Kita pun kaya, anak kita kaya, isteri kita kaya, semua orang kaya. Best tak? Tuan-tuan, tak best tak? Nak pi buh minyak kereta pun, tengok-tengok Petronas tutup. Dia tulis tutup pasal apa? Pekerja kami semua dah kaya-kaya. Nak pi cari nasi lemak, tutup habis kedai. Tak ada siapa dah nak buka pasal apa? Semua orang pakat kaya. Tu tak cerita lagi bila semua orang kaya ni tuan-tuan, semua masing-masing angkat diri. Walau basatallahu rizqan fil ardi labaghaw walau basatallahu rizqan li'ibadihi labaghaw fil ardi. Kalau Allah buka seluah-luahnya rezeki kepada manusia ni tuan-tuan, manusia akan buat kerosakan yang melampau-lampau. Labaghaw fil ardi. Maka Allah jadikan sembahyang ni tuan-tuan 5 waktu ni supaya hidup kita dia teratur tuan-tuan. Dia teratur. Sebelum tidur kita jumpa Tuhan dulu. Bangun tidur kita jumpa Tuhan dulu. Buat kerja jumpa Tuhan pula. Nak balik rehat tu jumpa Tuhan lagi. Tahu nak makan tu cari jumpa Tuhan pula. 5 waktu sembahyang. Cuba kita bayangkan pagi tu sembahyang siap-siap 5 waktu. Tuan-tuan, ada orang buat itu ataupun dia buat malam. Dia kampui dipanggil jamak takhirut takhir. Kita dengar takhir ni, dia takhirut takhir. Hak subuh sekali dia tarik ke isyak. Tuan-tuan bayangkan kalau sembahyang lagu tu lah katakan, habis setengah jam sembahyang, pasus 23 jam setengah tu tak ada sembahyang. Tuan-tuan, agak-agak dunia nak jadi bah. Surau kita ni apa jadi agak-agak? Sehari setengah jam lah. Lepas tu tak guna lah. Esok pula setengah jam. Kira macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ada orang dia tak kenal masjid, dia kenal hari raya ya. Orang masjid pun tak kenal masjid, mereka setengah jam je. Bayangkan jadi apa masjid kita. Tu yang kata semayang ni. Kita tak rasa sangat tuan-tuan. Sebab kita ni Allah tak tambah ilmu banyak, taufik dan hidayah yang berlimpah-limpah kat kita. Sehingga Allah yarhamuhu tuan saya. Dia tuan-tuan, dia bukan ada jawatan kat masjid kampung dia. Tak ada. Allahu Akbar. Dia bukan imam, dia bukan Bilal, dia bukan Siak, bukan. Tapi dia orang yang main paling awal daripada Bilal, Muazzin, Siak. Dia main lagi awal daripada mereka. Tu 5 waktu semayang pakai jubah serban. Baru ni saya jumpa dengan ada satu orang haji tu. Dia kata saya duk mengaji dengan ayah dia tau. Saya pun tak sangka kata ayah tu, rupanya ayah dia tu hak tok guru duk cakap selama saya duk mengaji. Dia cerita pasal tok orang saya, Allah yarhamu Cik Guru Romli. Dia kata dulu kami duk dengar cerita daripada Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Ada anak murid dia seorang nama Cik Guru Romli. Duk main mengaji, duk main bawa anak-anak main mengaji, tapi cikgu bahasa English. Cikgu bahasa English, duk bawa anak-anak main mengaji. Lepas tu pengorbanan duk khidmat tok guru tak payah cakap lah. Bagi duit bulan-bulan, lepas tu ajak tok guru main rumah. Sampai orang kampung rasa cemburu. Saya tak sangka kata tu adalah hak saya duk dengar ni. Hak duk dengar dulu-dulu dia katanya cerita berapa 5-60 tahun lepas ni. Rupanya tu Tok Wan ni dah. Tu Cikgu Romli ni, Allah yarhamu Tok Wan saya, dia lumpuh beberapa tahun.
Dulu dia orang biasa, lepas daripada dia mengaji dengan Tuan Haji Umar Zuhdi, tuan-tuan, dia dah rasa nak buat amal, nak berubah, nak jadi orang baik. Dan dia tak berkurang amalan dia tu bertahun-tahun. Saya duduk dengan dia waktu saya baru lahir lah. Baru lahir, mak saya mengaji lagi waktu tu. Tinggal saya kata, Wan, tu fasa saya duduk sampai saya habis sekolah rendah duduk dengan dia. Kira-kira dalam 11 tahun. Tuan-tuan, amalan dia banyak. Saya nak cerita tuan-tuan, bila dia lumpuh, dia stroke. Bila orang azan tuan-tuan, dia teriak. Tadi tak teriak, tapi bila main azan dia teriak. Pasal apa? Rindunya nak pergi sembahyang, rindu nak pergi sembahyang. Kita tak rasa tuan. Tu. Ada kawan-kawan saya, Allahu Akbar, depa jemaah tabligh merata dunia depa habis. Depa kata hak paling Allahumma salli ala sayyidina Muhammad paling terasa sekali adalah bila depa pergi satu negara ni tuan-tuan, nak cari suara azan tak jumpa. Depa duduk 2 bulan 3 bulan tak ada suara azan. Dia kata hidup ni tak tahu nak habaq lah kata. Tak tahu nak cakap pasal apa. Duk biasa dengar azan pergi sembahyang, kali ni tak dengar langsung azan. Manusia kerja sibuk, tak ada orang Islam. Ya Allah, tu. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarah sebut kepada kita ni tuan-tuan, sembahyang ni dia adalah tiang agama. Bila kita nak sembahyang tuan-tuan, ada beberapa perasaan yang kita perlu wujudkan, yang kita perlu zahirkan dan lahirkan waktu kita sembahyang. Ni nak abang kata bila sembahyang tak mau dah ada perangai rasa lebih daripada orang, rasa kita ni mulia, rasa kita ni sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak mau nak ada benda tu. Baru ni saya ceramah dekat satu tempat, adalah satu masjid. Cerita tajuk tu, kuliah saya kena tajuk cerita pasal kematian. Cerita pasal mati. Suasana mati, cabaran yang manusia tak dapat tidak akan lalui. Apakah rasa-rasa yang disebut dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis Nabi, dan juga kalam-kalam ulama tentang kematian. Saya sebut dalam kuliah tu. Saya tengok, saya perasan masa saya semayang tadi ada satu orang berada ni tuan-tuan, rambut dia ni berkerinting depan ni. Dia pakai baju kot dia tu macam ada paku-paku. Dengan dia punya seluar tu, kira kalau dia lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam anak dara lalu pun. Semua orang pakat celik mata, hai dia ni buat apa ni? Pasal apa? Main masjid ni. Baru lepas bunuh orang, saya tak tahu, mungkin kutu lah kot. Cara pakai tu lain sangat, tapi dia pergi semayang. Saya tengok pun, saya sekali tengok kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berada ni mungkin baru dapat hidayah kot cara pakai ni kan. Tapi tak ada siapa kata apa. Tapi orang ada juga duk tengok dia, saya tak tahu mereka duk tengok apa kat dia. Habis kuliah tuan-tuan, rupanya dia tunggu dalam kuliah tak keluar daripada awal sampai habis. Apa dia sebut kat saya, Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya sekarang dalam fasa nak kumpulkan taufik dan hidayah ni Ustaz. Saya dah rasa nak buat baik dah. Dan seperti mana dia punya keinginan nak buat jahat tu begitu banyak, dia nak taufik dan hidayah sama banyak macam tu. Dia kata, Ustaz, terima kasih atas nasihat Ustaz, sebab yang Ustaz cakap tu benar-benar akan melekat dalam hati saya. Maknanya orang kita tak tahu tuan-tuan. Saya dengar ada satu orang ustaz ceramah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia cerita dalam kuliah dia tu ada satu orang makcik tua, bukan satu orang nyonya. Satu orang nyonya ni tuan-tuan, duduk dalam kuliah dia, boleh kata selalulah bila dia turun pergi dia satu negeri, satu tempat, nyonya tu ada. Takdir Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan.
Dia tegaklah nyonya tu. Ya. Saya selalu perasan nyonya mai kuliah, dia kata. Dia kata, Ustaz, saya suka hadir kuliah Ustaz. Saya suka dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh lah, tak apalah. Lepas tu jumpa lagi. Cerita dia Ustaz tu terkilan. Sebab nyonya tu dia mai duduk dekat kaki tangga masjid. Bila dia duduk kat situ, ada satu orang makcik pakai telekung lengkap dia. Dia pergi tegak nyonya tu. Dia kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nyonya kalau nak main masjid, nyonya kena pakai telekung bagi elok lah nyonya. Kawan bukan Islam suruh pakai telekung. Allahu Akbar. Dia kata kalau tak boleh pakai lagu ni, pergi balik lah. Dia halau pula. Tuan-tuan, rupanya nyonya tu dia duk terima hidayah tu, cuma tak digerakkan lagi nak melafazkan syahadah ya. Si anak kepada nyonya telefon, Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya nak bagi tahu kat Ustaz, mak saya hak duk ikut kuliah Ustaz ni sakit, dia kata. Mak saya sakit dan mak saya minta Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bantu mak saya untuk melafazkan syahadah. Rupanya taufik hidayah dapat. Taufik dan hidayah dah dapat, tuan-tuan. Lepas tu Ustaz ni telefon kata, okey, saya hantar pi kawan saya seorang untuk pi talqin syahadah. Dan talqin syahadah mati dalam Islam. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Kadang kita orang masjid, tuan-tuan, kita orang surau, kita orang mengaji agama, kita ustaz, kita tengok orang ni, kita tengok sebelah mata. Allahu Akbar, kita tengok sebelah mata. Sedangkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang patut kita rasa adalah kekurangan pada diri kita. Jangan kita pandang orang sebelah mata. Saya pernah jumpa satu orang budak, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bayar anak saya, muda lagi, duk lari pi mai. Saya duk kata budak ni ayah dia tak jaga ke, duk lari sana sini kan. Sembang dengan ayah dia kata, Ustaz, anak saya memang macam tu, tapi Allah kurnia dekat dia Ustaz Quran 30 juzuk dalam kepala. Saya kata, umur 5 tahun dah 30 juzuk. Dia kata, Ustaz, cubalah tanya dia, saya pun tak tahu ni anugerah Allah dekat dia. Bacalah surah apa pun, insya-Allah Ustaz dia boleh sambung surah tu. Saya pun panggil adik, Maisa, adik boleh Ustaz sembang sikit tak? Boleh. Adik, ayat yang Ustaz nak baca ni adik dengar sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Adik, Ustaz baca surah apa? Dia kata surah An-Nisa. Ni cerita betul ni. 5 tahun budak ni, dia sebut surah An-Nisa. Saya terdiam, tuan-tuan. Saya terdiam. Pasal apa? Budak umur 5 tahun dia boleh sebut surah apa yang kita baca. Maknanya kita tak tahu, tuan-tuan. Bila kita tengok orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh jadi orang tu muda, boleh jadi orang tu pada zahirnya kaki maksiat, tuan-tuan. Pada zahirnya lara, belum tentu orang tu lebih rendah martabat, rendah kedudukan daripada kita. Hari ni pengarang nak ajar kita, tuan-tuan, orang yang nak semayang ni jangan duk nilai orang. Kita pemain ni kita kena bawa hati kita ni. Jangan duk main dalam keadaan merasa keaguan, jangan main semayang dalam keadaan rasa diri hebat, rasa diri ataupun kita bawa. Saya selalu pesan kepada jemaah saya, kalau saya nak pergi umrah, saya cerita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya sebut pada jemaah saya. Saya kata, tuan-tuan, kita main Mekah ni, yang pertama sekali saya nak minta tuan-tuan tinggal adalah pangkat, tuan-tuan. Yang saya nak minta tuan-tuan tinggal adalah pangkat, tuan-tuan. Ada yang pi tu datuk, saya kata, saya kalau boleh kita tak mau nak panggil datuk dalam kita punya jemaah ni. Kita nampak gate ada cikgu, saya rasa kalau boleh lah kan. Tapi kalau tak boleh, tak apa, kita panggil je cikgu. Kalau boleh kita nak apa hak anak nakal dia panggil kat dia. Pak Jang, Pak Ngah, Pak Long, Abang, Abang Ngah, nak panggil tu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Sebab apa? Sebab bila kita bawa title ni, kita pergi jumpa Tuhan, ni hak masalah. Kita duk tengok orang Arab duk kuih kita, "Hei, kuih aku, tori. Marah aku ni siapa ni? Tak kenal aku lah. Juta buah ni." Hak tu masalah besar. Bila kita kita jumpa Tuhan dalam keadaan kita merasa macam kita ni lah sifat Tuhan tu, sombong. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga bila nak main masjid ni, kita kena buang apa yang ada dan kemegahan yang ada pada kita. Kita tak tepi jauh-jauh, tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan, apa yang perlu ada dalam diri kita ni, iaitu tadallulan, kena rasa rendah diri. Yang kedua, tasliman, kena menyerah diri. Yang ketiga, tabadzulan, kena merasa hina. Yang keempat, takhaddu'an, merasa khudu'. Yang kelima, takhasyu'an, khusyuk'. Yang keenam, tarahuban, rasa seronok, rasa gemar, rasa teringin nak buat baik, suka kepada sembahyang. Dan tamalluqan, rindu dendam, tuan-tuan. Kata pengarang, maka wukuf itu, yakni berdiri itu, rupa tadallulan, yakni merendah diri. Yang kata berdiri ni, tuan-tuan, bila kita sembahyang Allahu Akbar, kita berdiri, tuan-tuan, rupa berdiri itu dia adalah simbolik kepada tadallulan, merendah diri, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita rasa, tuan-tuan, bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Dia memiliki kita, Dia memiliki mata kita, Dia memiliki tangan kita, Dia memiliki hati kita, Dia memiliki taufik dan hidayah yang diberi pada kita. Kena rasa begitu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia ada satu sifat dipanggil sifat keakuan, tuan-tuan. Hak ni cukup-cukup bahaya, tuan-tuan. Siapa yang ada sifat keakuan ni, tuan-tuan, Allah akan menghinakan dia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-azamatu wal kibriya'u ridai." Yang kata kesombongan ni dia adalah pakaian Allah. Siapa yang pakai dengan pakaian itu, maka Allah akan campakkan dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bayar harta yang ada pada kita, kita kena ingat tu bukan milik kita. Bila kita ada anak, anak tu bukan milik kita. Kita ada isteri, isteri tu bukan milik kita. Bahkan kesemua itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, baru ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tengok satu video, tuan-tuan. Baru kita rasa Allahu Akbar, kekayaan semua ni dia adalah milik Allah. Siapa yang Allah nak bagi, Allah bagi. Dia tak ada kena mengena, tuan-tuan. Hak kita miliki ni, yang kita dapat ni dengan kehebatan kita, tak ada. Bukan kita ni ada pangkat, kita ada harta, kita ada pengaruh. Tu bukan kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kebijaksanaan kita, sebab kita pandai manage, kita ada bakat, kita ada kelebihan, sebab mak ayah kita memang kaya, sebab tu kita kaya. Bukan, tuan-tuan. Sebab berkait dengan rezeki ni, tuan-tuan, dia begitu unik. Ada orang yang usaha sikit, tapi rezeki Allah bagi banyak, tuan-tuan. Usaha tak banyak, buat-buat, tuan-tuan, tak penuh benda, tapi boleh dapat ratus-ratus ribu bulan-bulan. Saya tengok ada di Indonesia, tuan-tuan, satu orang tu jutawan, kereta mewah dengan motor mewah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bermodalkan aplikasi TikTok ya. Dia download apps TikTok, tuan-tuan. Dia buat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada macam satu kolah kat rumah dia tu. Kolah tu dia bangga ayak sejuk betul, tuan-tuan.
Dia bagi ayat tu sejuk betul. Lepas tu siapa-siapa makcik-makcik mana yang nak dapat duit dengan mudah, tak payah pergi kerja, tak payah duk berpenat lelah, duduk dalam tu mandi. Tuan-tuan, dia mandi. Makcik umur 60 mandi 3 jam, 4 jam sampai terketak-ketak ni. Tuan-tuan gift banyak, tuan-tuan gift banyak. Orang-orang kita, orang Melayu ni bagi banyak. Sampai orang tanya makcik tu, makcik, kenapa makcik kena dera kan anak makcik? Dia kata tu bukan anak saya. Dia dera makcik, dia paksa makcik kah? Tak. Saya sendiri yang minta kat dia. Makcik yang minta. Makcik minta nak mandi. Ya. Pasal apa? Dia kata sebab makcik mandi 3 jam, ikan makcik sama dengan setahun. Tu dia mandi. Lepas tu main pula makcik. Saya tengok dalam video tu beratuk orang. Semua orang tonton mandi. Dia kata apa? Kalau dapat gift tu, dia ambil separuh, makcik ambil separuh. Sebab saya ada follower. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Ada orang usaha sikit, rezeki banyak. Tuan-tuan, ada orang tuan-tuan nak boleh dapat income 10,000, 40 tahun berjauh. Orang muda dah senang ya. Tekan forex pun boleh dapat duit. Kan? Bukan kira dah hukum halal haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia. Dan ada orang usaha banyak, rezeki sikit. Daripada pagi keluar rumah sampai ke petang, sampai ke malam. Malam pun duduk kerja lagi. Tapi tak cukup. Dengan keperluan keluarga dia itu tak cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kurniaan yang Allah bagi kepada kita, kita tak kena mengenal pun dengan kehebatan kita. Dia adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi banyak-banyak. Hang usaha banyak dan Allah nak bagi banyak-banyak. Hang usaha banyak, Allah nak bagi sikit-sikit lah. Tu usaha kita ni dia sebagai asbab saja. Dia bukan penentu. Dia bukan penentu. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka wukuf bila kita berdiri ini, dia adalah simbolik kepada rupa merendah diri. Maknanya kita berdiri depan Tuhan ni, wahai Allah, seolah-olah kita ni berdiri di hadapan Allah yang boleh hukum kita. Tuhan, kalau kau nak hukum saya, kau boleh hukum saya. Kau nak pancung kepala saya, kau boleh pancung, wahai Allah. Kalau kau nak cabut roh saya, kau boleh cabut. Saya serahkan diri saya pada kamu. Dia merasakan tadallulan, merendah diri. Saya tak ada apa, Tuhan. Saya tak ada apa. Saya tak ada apa. Tu perasaan yang kita kena bawa. Yang kedua, taslimun, menyerah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita sebut Allahu Akbar, tu takbir tu dia adalah rupa kepada menyerah diri pada Allah. Menyerah diri, taslim. Tuan-tuan, bila kita sebut Islam, bila kita sebut Islam ni, dia bukan ada dah liberal tak. Islam. Ada orang tuan-tuan, dia nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak repair Islam tu. Dia kata Islam, ya Islam, tapi saya nak buat apa yang saya nak. Saya nak kebebasan. Ya Islam, saya Islam, tapi saya tak mau mengikut kefahaman para ulama. Saya nak ikut kefahaman saya. Ulama boleh baca Quran faham, kami pun nak boleh faham Quran juga. Tuan-tuan, orang ni kalau dia nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak buat apa yang dia nak, tuan-tuan, tak payahlah pilih Islam. Dia keluar daripada Islam, tuan-tuan, dia bebas. Bukan nak galakkan murtad ni, tak. Tapi daripada hang duk sebut Islam, hampa disebabkan nama Islam tak apa-apa ni, jadi buruk pada Islam, dan kau bawa fitnah pula pada Islam. Orang duk kata fahaman sesat dengan kumpulan tu, kumpulan ni. Hak terang-terang sesat depan mata kepala kita, Islam liberal, tuan-tuan, tu fahaman sesat. Tu dia. Hak tu terang-terang sesat tu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kata Islam, bukan boleh kita nak saya punya pendapat saya begini. Dulu kita ada Islam apa, tuan-tuan kan? Lah pun ada Islam apa semua. Tak boleh. Islam.
Islam ni kita cedok, kita ambil seperti hak kita terima daripada apa yang diajarkan oleh para ulama. Jangan pula kita kata apa kita terima dari Nabi. Ikut hadis lah, kita ikut Quran hadis lah tuan-tuan. Kita ikut Quran hadis, nak tengok Nabi kata apa kita ikut, tu pun tak kena juga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab tuan-tuan kalau kita ikut semata-mata hadis tanpa ikut perbahasan ulama, sesat kita tuan-tuan. Sesat kita. Allahu Akbar. Macam mana bila Nabi sebut dalam sebuah hadis bahawasanya perkara ni begini, tapi hadis ni Nabi sebut berbeza. Macam mana kita nak gabungkan di antara dua tu? Ada hadis sebut kemaluan ni siapa sentuh batal wudu. Ada hadis yang sebut sentuh kemaluan ni tak batal wudu. Dia macam kita sentuh anggota kita hak lain. Nak gabung tu macam mana? Tu kata ada mazhab ulama ni bahas begini, dia ada pendapat dia, dia ada cara pembawakan dia, tu panggil mazhab. Ada satu orang tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, murtad disebabkan ni saja. Sungguh ni contoh ni. Sebab apa murtad? Sebab dia nak ikut Quran dan hadis tanpa dia ikut ulama, akhirnya murtad tuan-tuan. Wal'iyadzubillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar ada satu cerita namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia mengaji Mesir, dia orang Arab Saudi. Dia tak mau ikut ulama tuan-tuan. Dia tak mau ikut ulama. Tok guru dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama Azhar, dia tak mau ikut. Dia nak ikut tarikh Quran, dia nak ikut tarikh hadis. Lama etis. Dia tak ikut ulama. Bahkan dia hina ulama, dia cerca ulama. Di India tuan-tuan, ada orang ni dia baca, dia kata apa? Saya tak mau ikut ulama, saya nak ikut hadis saja. Saya nak ikut Quran hadis. Dia baca hadis sendiri. Tu hak jadi cerita orang tu, dia masuk tandas. Keluar daripada tandas sembahyang sunat 3 rakaat. Masuk tandas, keluar tandas sembahyang 3 rakaat. Orang kata, hai, ni lebih pada Sayyidina Bilal lagi ni. Sayyidina Bilal pun habis keluar tandas ambil sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat wudu, hang sembahyang 3. Dia kata, aku ambil hadis lah. Aku ikut hadis. Hadis mana hang baca? Dia kata, ni. Saya ada rujukan ni, kata hadis sahih ni. Man istajmara fa'utir atau kama qala atau falyutir. Sesiapa yang istijmar, maksudnya dia istinja, hendaklah dia witir. Ni hadis ni. Takkan salah buat hadis. Kau tengok hang silap faham ni. Hak maksud di sini ni, siapa yang istinja tu dia kena witir ni, maknanya basuh 3 kali, 5 kali, 7 kali. Hang buat solat witir. Salah faham. Dia baca hadis, dia kata dia salah faham. Kadang hadis tu canggah dengan hadis ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak mengikut faham para fuqaha. Akhirnya dia kata apa? Hadis sama-sama hadis pun tak dipakai, kata bercanggah. Dia yang jahil. Hadis ni kata apa? Siapa yang nak infak di jalan, ada seorang sahabat beritahu, wahai Rasulullah, saya nak infak seluruh harta saya. Nabi kata boleh, silakan. Nama sahabat tu Sayyidina Abu Bakar. Ada sahabat lain kata, Rasulullah, saya nak infak seluruh harta saya. Nabi kata no, tak boleh. Boleh ke tak boleh ni? Kerana apa? Kerana Sayyidina Abu Bakar ni Nabi melihat dia imannya tinggi. Kalau dia infak seluruh harta, dia tinggal Allah dan Rasul pun, hanya Allah dan Rasul saja, dia tak ada rasa gundah gulana. Tapi kalau seorang lagi ni infak semua, dia tak boleh duduk, hati tak tenang. Nabi kata tak payah infak semua, tak boleh. Infak hak mana hak patut padan ya. Jadi bercanggah hadis tu dia yang tak faham. Akhirnya dia kata apa? Tak boleh ikut Quran hadis, nak ikut. Tak boleh ikut hadis, nak ikut Quran saja. Dia baca Quran saja. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat ni suruh bunuh orang kafir. Ayat ni kata buat baik pada orang kafir. Dia kata bercanggah sama-sama Quran ni. Bukan bercanggah, dia yang tak faham. Akhirnya tuan-tuan, murtad. Betul nak tuan-tuan? Tu jangan kita pandang remeh dengan perkataan kami ni ikut tarikh Quran Sunnah. Bahaya, takut sesat. Awak Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Malik semua ikut syaitan ke apa?
Tak mau ikut Quran Sunnah dah. Semua tu ada dalil. Dia ada dalil dia. Hadis ni bagi dia apa dia? Pendapat imam ni, hadis ni guna hadis ni. Sebab apa? Dia ada hujah-hujah dia. Tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena beringat. Tuan-tuan, fahaman-fahaman nak doa adalah. Yang ketiga, sanak bila kita semayang ni, pujian, tilawah, tabazulan, menghina diri. Kita baca bacaan dalam semayang ni tuan-tuan, dan kita baca doa iftitah semua ni menunjukkan kepada kita menghina, tabazulan, kita menghina diri kita. Dia ada 3, last sekali tuan-tuan, saya nak tutup dah 3 minit ni. 3 tempat yang kita cuba faham makna dalam semayang. Tuan-tuan, 3 tempat. Yang pertama, sewaktu kita sebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Maknanya saya menghadap wajah saya kepada Allah. Waktu kita sebut tu, kita kena rasa apa? Ya Allah, aku sedang dilihat olehmu. Tu yang kata menyembah Allah seperti kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Yang kedua, kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya hanya menyembahmu, saya tak sembah selain daripadamu, saya hanya memohon pertolongan daripadamu. Yang ketiga, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kita beri salam, kita rasa Rasulullah itu berada hampir dengan kita. Itu 3 keadaan. Dan rukuk itu simbolik kepada khudu', dan sujud itu simbolik kepada khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan duduk itu simbolik kepada tarahubun, yakni gemar. Dan tasyahud iaitu tamalluk, rindu dendam. Tuan-tuan, terakhir sekali, maka berhadap segala hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini sekaliannya, supaya berhadap Allah Subhanahu wa taala atas mereka dengan tarahama. Bila kita sembahyang, kita sembah Allah dengan keadaan begini, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga menghadap kepada kita dengan kasih sayang dan pemurahnya, yakni dengan kasihnya dan lemah lembutnya dan berhadapnya dan diterimanya dan hampirkan kepadanya. Maka tiada sesuatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini, tuan-tuan. Bila kita faham makna ni, barulah kita faham sebab apa muazzin dia akan sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah sembahyang, marilah sembahyang. Sebab apa? Sebab di situ ada kejayaan. Kejayaan yang sebenar, tuan-tuan, adalah bila mana Allah Subhanahu wa taala telah redha kepada kita, Allah telah kasih kepada kita. Maka pada ketika itu, tuan-tuan, tidak ada yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang lebih besar daripada perkara tadi. Maka hidup kita adalah hidup sebagai seorang hamba yang kita akan sentiasa memohon keampunan dan kita akan memohon daripada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Bila kita dalam keadaan begini, Allah akan kasih kepada kita, maka setiap apa yang kita lakukan akan diberkati dan apa yang kita mohon akan ditunaikan. Maka tuan-tuan, sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salat ni dia adalah jalan menuju kepada kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai kuliah maghrib kita pada malam ni. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan kelemahan adalah daripada saya. Hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, terlajak kata, saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr.